Setakat hari Jumaat sebanyak 127 dosis, dan kita dijanjikan pada minggu ini stok yang kedua akan sampai. Pagi ini saya dah menelpon pembekal, malangnya stok yang dijanjikan 500 tu tidak dapat sampai kerana telah diambil oleh negeri-negeri yang bukan berwabak, diambil oleh private veterinarians. Jadi itulah keadaan sekarang ni. Kita akan mengalami kekurangan vaksin lah di Pulau Pinang, sehingga kita mendapat bekalan daripada Ibu Pejabat Putrajaya yang vaksinnya akan sampai pada paling lewat ialah awal Oktober lah. Jadi perkara ini saya rasa kepada pet owners, janganlah merasa risau. Yang sangat penting dalam kawalan penyakit rabies ini bagi pet owners adalah untuk mengurung anjing mereka di dalam rumah, dan sekiranya ingin membawa keluar rumah, hendaklah menggunakan leash. So itu adalah satu kaedah yang paling efektif supaya tidak ada pertemuan antara anjing bertuan dengan anjing liar. Itu yang saya minta pada semua pet owners di Pulau Pinang, menjaga anjing mereka dikurung di dalam rumah dan tidak dibiarkan keluar seperti mana yang telah diwartakan. Kes ketiga, bagi kes ketiga yang confirm rabies, kes itu berlaku di kampung village, rumah kediaman tuan yang digigit dalam nombor 103 di Balik Pulau. Beliau telah digigit oleh anjing liar dan anjing liar tersebut telah ditangkap. Kita telah menghantar otaknya ke makmal di Institut Veterina Ipoh pada 19 hari bulan. Keputusannya adalah positif rabies. Jadi setakat ini di Pulau Pinang, 3 kes yang positif itu adalah daripada gigitan oleh anjing liar. Bermakna kata kita punya anjing yang bertuan masih lagi selamat, masih lagi selamat. Dan saya rasa berterima kasih kepada pet owners kerana mereka sangatlah prihatin untuk menyimpan anjing-anjing mereka di dalam rumah, dan teruskan begitu sehingga kita dapat menangani masalah rabies ini di Pulau Pinang. Doktor, setakat ini dah berapa banyak bilangan anjing yang dibunuh? Sehingga semalam daripada operasi bermula pada 16 hari bulan September, sejumlah 283 ekor telah dimusnahkan. Dan bilangan ini apabila saya berbincang dengan kedua pihak majlis di Pulau Pinang adalah bilangan yang mendadak tinggi. Kebiasaannya pihak majlis apabila menangkap anjing liar 400 ekor sebulan. Kita dapat menangkap 283 dalam masa tempoh yang singkat. Jadi operasi kita memang operasi yang menyeluruh. Oh, bukan. Anjing liar menggigit manusia. Setiap kes yang positif, kita akan memaklumkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri untuk mendapatkan rawatan kepada pesakit yang telah digigit anjing. Dan owner pun kita akan maklumkan untuk pergi mendapat rawatan. Memang dia dah pergi untuk rawatan luka lah. Tapi saya minta mungkin Datuk Zailan boleh memberi penjelasan yang lebih jelas lah, sebab ini the human part. Saya jaga the animal kingdom.
So saya boleh jawab anything on the animal kingdom. The human, saya minta Jabatan Kesihatan lah. Ya. Pada data yang kita kumpulkan daripada 14 hinggalah semalam 20 September, terdapat 26 kes gigitan yang dilaporkan di seluruh Pulau Pinang. Dan kita juga berasa sedikit lega kerana doktor-doktor swasta juga telah melaporkan. Daripada 26 ini, 6 adalah yang dilaporkan satu hari semalam. Itu menunjukkan bahawa dalam tempoh antara 14 hingga 30 September, kes bilangan gigitan anjing ini terus meningkat. Kerana semalam ada 6 kes yang dilaporkan. Daripada bilangan 26 ini, 7 sahaja anjing itu yang telah dapat ditangkap. Dan daripada 7 itu, 3 telah diambil sampel dan dimaklumkan positif oleh pihak veteriner, manakala 2 lagi yang tidak diambil sampel telah dikarantin untuk selama 10 hari untuk melihat sama ada anjing ini menunjukkan tanda-tanda mendapat penyakit anjing gila. Oleh yang demikian, jika kita lihat bilangan daripada statistik tersebut, kita akan dapati bahawa bukan semua anjing-anjing liar yang menggigit manusia ini dapat ditangkap. Dan ini menambah burukkan lagi keadaan. Itu sebabnya Jabatan Kesihatan menyarankan agar untuk mengawal keadaan berlakunya kes rabies di kalangan manusia ini, populasi anjing ini perlu dikawal oleh pihak veteriner. Setakat ini tiada kes positif di kalangan manusia, tetapi pada setakat ini sahaja, sebab kita perlu faham bahawa apabila manusia itu digigit oleh anjing yang mempunyai kuman virus Lassa virus ini, untuk penyakit rabies ini, pada amnya ia akan mengambil masa di antara 30 hingga 60 hari untuk pesakit mendapatkan tanda-tanda penyakit ini. Jadi dengan tempoh inkubasi agak lama, kita juga perlu memantau pesakit-pesakit ini dalam tempoh yang lama. Setakat ini kita memantau semua 26 kes yang digigit anjing ini, dan kita telah memberikan vaksin kepada 24 daripada 26 kes ini. 2 yang mendapat gigitan semalam mungkin akan mendapat vaccination mereka pada hari ini. Dan Kementerian Kesihatan telah pun membekalkan vaksin-vaksin tersebut, dan saya telah pun meminta supaya setiap hospital kerajaan di Pulau Pinang menyimpan stok vaksin-vaksin ini supaya pesakit tidak perlu datang ke hospital tertentu sahaja untuk mendapatkan vaksin. Dan vaksin ini akan diberi sebanyak 4 kali dalam tempoh 2 minggu, immediately ataupun serta-merta selepas mendapat jangkitan, kemudian hari ke-3, hari ke-6 dan kemudian hari ke-14. Vaksin ini adalah untuk pesakit ini mengeluarkan antibodi sendiri untuk melawan virus rabies ini. Tetapi ia juga akan bergantung kepada kadar, kita panggil seroconversion, sama ada pesakit ini akan dapat mengeluarkan antibodinya dalam tempoh yang cepat untuk melawan penyakit ini. Satu lagi kaedah yang digunakan ialah untuk memberi antibodi secara terus kepada pesakit, iaitu melalui pemberian apa yang kita panggil immunoglobulin. Immunoglobulin adalah serum yang mengandungi antibodi. Jadi pesakit tidak perlu menunggu hingga badannya sendiri mengeluarkan antibodi, tapi antibodi itu diperkenalkan dari luar. Immunoglobulin ini kita telah order, dan batch yang pertama akan sampai pada hari Rabu ini. Kita telah order untuk Pulau Pinang. Dia agak lambat kerana dia merupakan import vaksin, import permit. So kita perlu mendapatkan permit dulu sebelum dia boleh dibawa masuk. Jadi kelulusan telah diterima, vaksin telah berada di Malaysia, dan insyaAllah pada hari Rabu vaksin akan sampai di Pulau Pinang. Dan kita juga telah meminta tambahan lagi, dan second batch akan sampai 60 vaksin lagi. Kita akan memilih pesakit yang mendapat vaksin ini. Setakat ini kita hanya memberi bagi kes-kes yang di mana anjing-anjing tersebut didapati positif untuk rabies. Sebaik saja
veteriner memaklumkan kepada kita bahawa dia adalah positif rabies, kita akan mulakan pemberian immunoglobulin ini. So kita memang berusaha sedaya upaya untuk membantu kes yang telah digigit untuk menyelamatkan supaya dia tidak menjadi human case of rabies. Dan selain daripada itu, kita akan pantau pesakit ini sehingga tempoh sekurang-kurangnya setahun untuk melihat sama ada dia akan mendapat tanda-tanda ini kemudian nanti. Dan saya juga menasihatkan pegawai-pegawai saya supaya mereka buat waktu yang awal ini untuk mereka menelefon atau bertanya kepada pesakit apakah mereka mendapat tanda-tanda seperti demam, seolah-olah mana-mana infeksi viral, demam, sakit-sakit badan, ataupun mereka merasa sakit-sakit badan, tanda-tanda macam flu dan juga lain-lain tanda viral infection. Kita akan pantau sakit-sakit yang telah digigit ini. Oleh kerana kita melihat bilangan yang positif itu bilangan yang digigit itu semakin meningkat, kita tidak berupaya ataupun veterinary pun tidak berupaya untuk menangkap semua anjing yang menggigit. Jadi cara yang praktikal untuk memastikan bahawa rabies di kalangan haiwan-haiwan ini tidak merebak dengan begitu meluas dan mengenai manusia, itu adalah dengan cara membinasakan anjing-anjing liar ini. Pada pandangan saya itulah caranya, sebab di dalam kawalan ini time is essence. Jadi masa itu sangat perlu. Lagi lama kita tunggu, lagi ramai nanti bilangan anjing-anjing yang akan mendapat jangkitan, lagi banyak kes-kes gigitan anjing dan lagi sukar untuk kita kemudiannya mengawal kejadian ini di kalangan manusia. Dari tempoh 14 hingga 20 September. Kes yang positif adalah 3 daripada 26 ataupun 3 daripada 26. Yang setakat positif based on anjing. Based on anjing. Based on anjing. Saya tak cakap positif human, saya cakap positif anjing. Ya. Anjing yang gigit tu, anjing yang test tu positif. Positif human belum ada lagi. Positif human belum ada. Kita perlu stresskan ni, positif human belum ada kerana tempoh inkubasi atau tempoh di antara kena gigitan sehingga mendapat tanda penyakit itu adalah lama, 30 hingga 60 hari. Kalau kes pertama pada 8 hari bulan, hari ini baru September 21, mungkin tanda tu belum keluar pun lagi sebab virus ini bergerak sangat lambat. Dia di tempat gigitan tu dia terkumpul di situ dan secara perlahan-lahan mengikut saluran saraf kita untuk menuju ke otak. So the virus density is heavy dekat tempat gigitan. Itulah sebabnya antara tandanya adalah sakit pada tempat gigitan atau yang dikata tingling sensation, rasa muncul-muncul di tempat gigitan itu walaupun lukanya telah sembuh. Untuk kes ketiga ni berapa hari bulan? Ya. 18. Ya. 18. Kes ketiga adalah 18 hari bulan. Lelaki atau wanita? Yang 65 tahun lelaki. lelaki tu kan? Lelaki. Yang ketiga pun lelaki kan. 65 tahun. Daripada 26 tu pun, macam contoh hari Jumaat ada 8 kes gigitan. 8 tu tak dapat tangkap anjing tu. Anjing tu adalah anjing stray dog, anjing liar. No, semua yang dapat ditangkap kalau kes gigit, kita akan hantar terus untuk buat sampling. Daripada Okey, saya explain. Yang kuarantin tu adalah gigitan anjing yang bertuan. Okey, bagi kes anjing yang bertuan, kita akan kuarantin ya. Sebab anjing bertuan ni dia vaccinated with normal vaksin and kita anggap dia anjing yang sihat. Kita anggap dia tidak ada risiko terkena rabies. Sebab itu kita perlu kuarantin dalam masa 14 hari untuk melihat tanda. Dalam anjing very fast. Dia punya tempo menunjukkan tanda-tanda rabies sangatlah cepat. Dalam masa 14 hari akan tunjuk kalau dia dijangkiti oleh rabies.
Dia tak macam manusia. Inkubasi very long. Dalam anjing 2 minggu mati. Ya, lepas tu anjing tu akan mati. Doktor tadi cakap ada 7 ditangkap, 3 ambil sampel positif kan? 2 kuarantin, lagi 2? 5 diambil sampel. Oh, 5. 3 tu dah dinyatakan positif. 2 tu adalah domesticated dogs and dia di karantin. There's 26 cases. Dogs biting human or dogs biting dogs as well? We don't know dog bites dog because dogs don't complain. You said you're quarantining the 2 dogs, domesticated dogs, right? Yeah. To see whether they have got... Yeah, sometimes the owner will complain that he's bitten by his own dog. We The- don't cull yeah. those dogs. Yes. We just put them on quarantine So these and 2 see dogs- whether they develop the sign and Sign symptoms. and symptoms. So Yeah. these 2 dogs as quarantine Is is the owner Given dogs. by the- Owner dog. They're still there. They have not finished their quarantine period yet. So if they are negative, there's no symptoms of a rabies, we will allow the dog to go back to their owner. basically they're bitten by another dog. They bite the owner. Oh. They bite the owner. Are not very convinced is because you don't get the human to drop dead immediately after the bite. It will take a while when they show the signs and symptoms. Furthermore, you don't see people flocking in the hospital. You don't see hospital putting signs indicating that this is highly infectious. Nothing of that sort of situation, because it is zoonotic disease, meaning no human to human. So jadi tidak ada precaution di hospital nak mengatakan bahawa lebih ramai akan dijangkiti di hospital, the workers in the hospital might get infected. That's why people take it like nothing will happen, but it is fatal, meaning jika tidak dapat jika virus ini telah menunjukkan tanda-tanda di dalam human body, it's almost always the verdict is death. Itu sebabnya kita bimbang bila veterinary telah selesai kerja mereka, kesihatan belum selesai lagi. Kita akan terus follow up pesakit ini dan kita mungkin melihat kematian-kematian yang berlaku di hospital. Contohnya septicemia atas sebab-sebab yang tidak boleh dikenal pasti. And we might have to look back at the history. What actually happened? But then it's too late already. That is why kita fikirkan bahawa we have to take the action immediately to control the population of stray dogs so that human beings will not be bitten and end up with rabies. One. Yalah. Oh, ini. Satu dua.